Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Faris Daniel dan sekarang ni adalah sedang menyaksikan segmen Menjelang Malaysia Memilih. Dan kita masih lagi berbaki lebih kurang 24 hari lagi sebelum tibanya tarikh keramat 19 November depan yang akan menjadi penentu masa depan negara kita dengan jutaan rakyat akan keluar mengundi. Dan pastinya kami di Astro Awani akan sentiasa menyediakan perkembangan seperti apa yang rakyat perlu tahu dengan juga tentang mengenai PRU ke-15 ini dan juga apa yang mereka mahukan. Kami akan bawakan cerita-cerita apa suara rakyat dan juga serta cerita-cerita politik yang berlangsung dari semasa ke semasa. Tapi untuk jam ini, kita ingin menelusuri ke kawasan yang terletak hampir 2,000 km dari Kuala Lumpur iaitu di Sandakan, Sabah. Dan Sandakan ini sebenarnya kalau anda nak tahu, ia merupakan pelabuhan kedua terbesar dan juga kedua terpenting di Sabah. Selepas Kota Kinabalu yang mana aktiviti ekonomi ekspornya juga hebat belaka melibatkan seperti ekspor kayu balak, kelapa sawit, koko, sagu dan sebenarnya banyak lagi yang ingin disenaraikan. Tapi kita ingin selami isi hati dan juga harapan belia di sana. Menjelang Malaysia Memilih, apa yang mereka harapkan dan juga apa yang boleh ditambah baik lagi berdasarkan kepimpinan wakil rakyat sebelum ini. Dan bersama saya ketika ini adalah Radi Muslim, Wakil Astro Awani di Sabah yang bersedia menerusi Google Meet. Radi, kongsikan kepada kami apa rakyat khususnya belia di Sandakan yang mereka harapkan di sana sekarang ni, Radi. Baik Faris, sebelum ni saya ada membuat tinjauan berkaitan dengan suara-suara belia di Sandakan ni. Seperti sebelum tu saya ingin terangkan sedikit berkaitan dengan Sandakan. Sandakan memiliki populasi lebih kurang dalam 400,000 penduduk ya. Dan ianya adalah bandar kedua terbesar utama di Sabah. Dan seperti kita ketahui, Sabah memiliki luasan lebih kurang 73,000 km persegi dan Sandakan ini setakat ini memiliki pelbagai kemudahan asas yang telah pun disediakan. Namun ia masih membelenggu masyarakat khususnya golongan belia di Sandakan ini yang isu utama golongan belia di Sandakan ini adalah berkaitan dengan isu pengangguran di mana mereka sukar untuk mendapatkan pekerjaan dan itu semestinya isu yang membelenggu kepada belia di seluruh negara. Dan kalau kita fahami di Sandakan ini belia-belia di Sandakan apabila mereka telah menamatkan pengajian ataupun pendidikan, belajar di sekolah menengah, mereka akan keluar untuk mencari pekerjaan sama ada di Kota Kinabalu, bandar utama yang terbesar di Sabah ataupun ke Semenanjung, ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan dan berharap untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Dan sebelum ini pada kemarin sebenarnya saya ada membuat liputan dan bertemu dengan para belia di Sandakan dan isu itu adalah isu utama yang bermain di fikiran mereka. Dan antaranya seperti disuarakan oleh Nurul, seorang belia di Sandakan ini, beliau merupakan seorang siswaza pelajar universiti. Dan beliau setakat ini telah pun tamat belajar namun masih belum menemui pekerjaan. Dan masalah-masalah ini sebenarnya sangat membelenggu mereka. Dan ada di antara mereka terpaksa keluar ke kawasan-kawasan lain untuk mendapatkan pekerjaan. Dan seperti yang saya perolehi, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh belia ini. Dia berkaitan juga dengan pekerjaan. Saya rasa kalau selepas PRU nanti kerajaan sepatutnya macam bagi peruntukan untuk bagi peruntukan lebih untuk badan tertentu bagi peluang latihan on job training dengan mahasiswa ataupun graduan. Contohnya macam di Sabah ni, Sabah Sarawak, dia ada satu badan namanya Borneo Development Skill yang mana diorang ni macam provide on job training untuk graduan ijazah dengan diploma. Tapi masalahnya diorang provide training tapi sebab peruntukan kurang diorang tak dapat sediakan penginapan untuk pelatih tu. Jadi misalnya pelatih tu macam contoh dari Sandakan kan, pelatih kena cari pengangkutan dengan penginapan sendiri. Kalau di Sandakan ni rasanya dia bukannya dia kebanyakannya mahasiswa ataupun yang umur 18 tahun ke atas, banyak sudah yang berniaga. Tapi
kerajaan masih lagi belum bagi peruntukan ataupun modal untuk berniaga lah, masih lagi kurang. Jadi sepatutnya kerajaan support golongan-golongan belia ni untuk berniaga. Sebagai contoh, memberikan bantuan modal untuk membuka kios ataupun latihan-latihan yang berkaitan dengan perniagaan lah untuk golongan belia ni. Baik Radi, seperti yang disebut oleh salah seorang belia yang ditemu bual oleh Radi beberapa hari sebelum ini, mereka juga ada menyebut bahawa banyak golongan belia sudah mula berniaga kerana mereka mungkin tidak dapat peluang pekerjaan dan sebagainya. Kita juga tahu Radi, mereka ni sebenarnya golongan belia ni, anak muda ni sebenarnya mereka bijak dan juga kreatif. Walaupun terhimpit dengan ekonomi yang mungkin menyukarkan mereka untuk mencari pekerjaan dan sebagainya, tapi mereka ini sebenarnya ada jalan untuk mencari mata pencarian dan sebagainya. Ada tak mungkin sepanjang tinjauan Radi sendiri, sepanjang melakukan tinjauan untuk mendapatkan respon daripada belia-belia di sana, di Sandakan sendiri, ada tak mungkin mereka berkongsikan pandangan tentang apa yang boleh ditambah baik dan juga apa yang boleh dimanfaatkan lagi bagi penduduk di penduduk di Sandakan itu sendiri, Radi? Baik Faris, seperti kita ketahui dikatakan oleh salah seorang belia tadi iaitu Nurul Hidayah. Beliau mencadangkan dalam menangani isu pengangguran di kawasan Sandakan ini, kerajaan seharusnya melihat golongan-golongan ini ataupun memperkenalkan kursus berkaitan yang memberi manfaat agar mereka para belia ini dapat mencari kerja di luar sana. Antaranya berkaitan dengan kursus yang lebih profesional. Sebelum ini kita ketahui terdapat kursus-kursus yang diwujudkan di dalam negara kita dan juga di daerah tertentu, seperti kursus menghasilkan makanan, kursus menghasilkan roti. Namun seperti belia ini katakan, Nurul Hidayah ini, dia mahukan satu kursus yang contoh kepada lepasan universiti. Lepasan universiti ini kursus berkaitan dengan kiranya mereka di universiti mengambil accountant, belajar ekonomi. Jadi di luar sana, bila mereka keluar untuk mendapatkan pekerjaan, apa yang majikan mahukan ialah pekerja yang sudah memiliki pengalaman. Jadi golongan-golongan ini yang baru tamat pengajian sukar untuk mendapatkan pekerjaan dan sukar untuk diambil oleh majikan. Justru mereka sarankan agar kerajaan wujudkan kursus-kursus yang lebih profesional dan berkaitan dengan bidang yang dihasilkan di peringkat universiti. Dan selain daripada itu, seperti dikatakan oleh Siti Hatijah tadi pula, beliau memaklumkan dia sudah terlibat dengan perniagaan kecil seperti menyertai dropship dan menjual bahan-bahan ataupun produk yang dihasilkan oleh orang, beliau akan jualkan sendiri. Dan namun pendapatan dia terbatas sebab dia sukar untuk menghasilkan produk sendiri. Bagaimana seperti yang kita ketahui, perniagaan dengan produk sendiri adalah lebih bermakna dan memiliki keuntungan yang lebih besar. Justru itu Siti Hatijah ini mencadangkan agar kerajaan mewujudkan dana khas kepada usahawan-usahawan kecil ini yang tidak memiliki apa-apa dana ataupun modal. Dan selain daripada itu, terdapat juga cadangan yang sangat menarik, iaitu cadangan daripada belia kita di Sandakan, iaitu Muhammad Nur Azman. Untuk itu kita dengarkan cadangan beliau. Jadi cuba bina satu memorandum yang membantu pelajar untuk bantu dorang bangunkan tanah yang ada di Sandakan ni. Dalam masa yang sama dorang urus dan pelajar urus, tapi dorang juga dapat manfaat. Mungkin daripada segi keuntungan, daripada keuntungan yang dapat tu dorang bantu pula untuk luaskan lagi. Akhirnya daripada perkara tersebut dorang bantu pelajar daripada perkara yang kecil, dan pelajar tu besarkan kepada satu mungkin pembangunan yang lebih besar. Akhirnya mewujudkan peluang pekerjaan di Sandakan. Sebagai belia yang betul-betul lepasan SPM ataupun anak muda yang tinggal di Sandakan ni, antara first yang kita inginkan, kalau saya budak sukan kan, budak sukan ataupun budak-budak lelaki yang di luar sana ni, dorang mau first penambahan infrastruktur sukan yang percuma yang kita boleh gunakan di Sandakan ni. Contoh gelanggang futsal ataupun badminton, kita nak mau yang tertutup ni. Walaupun tak tutup, yang terbuka pun hasil lah. Yang penting benda tu ada. Tapi kadang ada beberapa tempat benda tu disediakan. Kita bersyukurlah benda tu disediakan. Cumanya dia punya penjagaan tu tiada, ataupun penambah baiknya itulah kan. Benda tu tiada Contoh kalau di SIM benda tu dibuat, tapi akhirnya
dia selepas beberapa tahun dia dibiarkan begitu saja. Dan Radi, sebenarnya kalau kita tahu di Sandakan ni ia pernah digelar sebagai bandar yang mati kerana dikatakan pada waktu malam ia kelihatan sunyi dan juga malap. Sehingga kan kuasa membeli di Sandakan itu sendiri dilihat agak rendah berbanding bandar-bandar luar di sekitar negeri Sabah. Sekarang ni adakah hal itu masih membelenggu penduduk di Sandakan ataupun bagaimana itu menjadi faktor kepada kesukaran golongan belia kita di sana untuk mencari kerja dan sebagainya, Radi? Baik Faris, sebelum saya jawab soalan yang dilontarkan oleh Faris tadi, saya ingin sambung sedikit berkaitan apa yang diperkatakan oleh belia kita tadi iaitu Muhammad Nur Azman. Beliau sebenarnya mencadangkan agar kerajaan melihat dan membantu belia di Sandakan ini untuk mewujudkan satu program dana ataupun mewujudkan pemberian dana khas kepada belia untuk berkecimpung dalam bidang pertanian seperti penanaman sayur dan juga penanaman buah-buahan. Dana yang dimaksudkan, apa yang diharapkan iaitu dana yang ataupun program yang memberikan peluang kepada belia untuk membuka sebidang tanah dalam masa sama. Dalam program tersebut juga diberikan iaitu dana kewangan untuk membuka tanah tersebut untuk dijadikan kebun sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Seperti kita ketahui, Sabah memiliki keluasan tanah yang sangat besar dan iaitu 73,000 km persegi dan sebahagiannya merupakan hutan sipan yang terjaga setakat ini. Dan Nur Azman mencadangkan mengapa tidak kerajaan membuka cadangan ataupun mewujudkan program agar belia-belia ini yang tidak memiliki pekerjaan diberikan peluang membuka tanah dan diberikan dana sekaligus. Dan beliau juga mencadangkan kemungkinan sekiranya kerajaan risau para belia ini tersalah menggunakan dana tersebut, beliau mencadangkan agar bentuk program tersebut lebih kepada secara berkumpulan ataupun dengan meletakkan syarat perlu mewujudkan sebuah koperasi belia secara berkumpulan lebih kurang 10 orang ataupun 20 orang. Kemudian mereka diberikan tanah untuk mewujudkan tanaman sayuran tersebut dan dijual di pasaran Sandakan. Dengan itu ia pasti dapat mengelakkan lampakan pengangguran di Sandakan ini. Dan seperti Faris katakan tadi, Sandakan memangnya masih sehingga kini dibelenggu dengan isu bandar sunyi ataupun pernah terkenal dengan bandar zombie. Dan itu sebenarnya adalah luahan yang dikatakan oleh pengundi-pengundi di Sandakan. Justru para pengundi di Sandakan berharap kepimpinan dan juga kerajaan yang akan datang dapat mengambil inisiatif untuk memajukan bandar Sandakan ini. Farid. Itu dia harapan yang disandarkan oleh golongan belia dari Sandakan yang dikongsikan oleh Radio Muslim tentang apa belia di Sandakan harapkan menjelang PRU ke-15. Dan pastinya kalau kita lihat tadi apa yang dikongsikan juga oleh Radi, sebenarnya banyak perkongsian dan juga idea-idea menarik yang ingin diusulkan oleh mereka, tetapi hanya terserah kepada pemimpin yang bakal dipilih saja untuk masa depan untuk menilai sejauh mana ia membawa keberkesanan dalam membawa Sandakan lebih maju dalam masa hadapan. Saya kira itu untuk segmen pertama. Selepas ini kita ingin bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian untuk berkongsikan tentang deklarasi pemimpin agama menjelang PRU ke-15. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini.